Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama pada malam ini kita dipertemukan di Masjid An-Najihin, Padang Sebang. Terima kasih banyak atas kesudian pihak masjid menjemput saya bertandang ke masjid yang penuh barakah ini. Saya pun mula keliru juga, Pulau Sebang, Padang Sebang. Sebelum ni saya datang Pulau Sebang. Ni Padang Sebang. Jadi walau bagaimanapun, syukur kepada Allah malam ini dapat sama-sama solat berjamaah maghrib dan seterusnya. Kita dapat duduk-duduk seketika untuk sama-sama kita nak mendengar berkaitan tentang kecintaan kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang pengalaman saya menyampaikan kuliah syarahan berkait Maulid Nabi ini, saya tengok ada setengah tempat kalau sebut Maulid Nabi ni biasanya akan ada 3 rukun lah. Bukanlah rukun wajib, maknanya kebiasaan 3 ni ada. Pertama, marhaban. Kedua, syarahan. Ketiga, makan. Jadi ada setengah tempat kita pergi, marhaban tak ada, syarahan ada, ceramah ada, dan makan. Ada setengah tempat, marhaban tak ada, syarahan tak ada, makan ada, beramai-ramai. Jadi kita tanya, makan buat apa ni? Maulud Nabi. Oh, patutlah maulud dengan mulut lebih kurang bunyi. Jadi ada setengah tempat lain pula, dia buat solawat. Macam itulah, Melaka berselawat, Kuala Lumpur berselawat. Bukan orang lagi dah, negeri yang berselawat lah. Stadium berselawat. Bagus tu. Kadang diiringi dengan qasidah-qasidah yang merdu-merdu. Salatun bisalamil mubin linuqtati ta'ini ya gharami. Hau saya tak pandai lah. Tapi paling famous yang dulu tu lah, zalikal fadlu minallah. Dia ada menyahut tu. Macam tak cukup syarat, tak ada Allah tu ya. Meriah. Baguslah, bagus.
Tapi ada setengah tempat qasidah marhaban dia tak buat, tapi dia buat nasyid lah. Tapi lagu-lagu sekarang ni lain macam bunyi dia, tapi hujungnya cinta Nabi. Rasulullah, kau adalah idamanku, bila kan kita bertemu, aku rindu padamu. Ya Rasulullah, hadirlah dalam mimpi-mimpiku. Orang ada kat ujung. Dengan seluar koyak tapi sayang Nabi. Cara dia. Tapi kita di Masjid An-Najihin malam ini, cara kita nak menzahirkan sayang kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan penganjuran majlis ilmu berkaitan tentang memupuk rasa cinta pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah malam ini izinkanlah saya untuk membawakan satu tajuk, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Tajuknya adalah tentang Nabi pembawa rahmat. Nabi pembawa rahmat. Ada satu ayat Al-Quran yang kita pun sering kali dengar, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah Taala? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Kata Allah, tidaklah diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melainkan membawa rahmat ke seluruh alam. Apa makna rahmat? Kata para ulama, rahmat ini maknanya kasih sayang. Kasih sayang. Dan kasih sayang di sini pula bukanlah hanya untuk golongan tertentu saja, tapi Nabi punya kasih sayang seluruh alam. Alam manusia yang bukan orang, jin, haiwan, tumbuh-tumbuhan, semua Nabi sayang. Dan semuanya itu di bawah tanggungjawab dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada orang tak pernah dengar lah. Rupanya Nabi kita, selain daripada orang, golongan yang juga Nabi kita dakwahkan siapa? Iaitulah termasuk golongan para jin-jin. Jin tu pun dalam tanggungjawab dakwah Nabi. Macam Nabi Rasul dulu-dulu, dia lebih kepada umat dia, orang lah. Kan? Kalau Nabi Sulaiman sekalipun, jin-jin yang khidmat tu, dia khidmat lah. Tapi tanggungjawab dakwah Nabi Sulaiman pada orang. Tapi Nabi kita dengan jin pun Nabi kita mengajar. Pernah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan satu surah, yang surah ni pun tuan-tuan pun biasa dengar, surah Ar-Rahman. Dalam surah Ar-Rahman tu dia ada ayat yang diulang-ulang sebanyak 31 kali. Bukan pasal tu imam tu lupa asyik ulang ayat tu lah, tak. Memang ayat tu diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Itu 31 kali diulang tu. Dulu pernah ada seorang orang Arab lah, anak dia baca ayat tu, surah Rahman, baca daripada awal, tengah-tengah tu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban, jap fabi ayyi ala. Ayah dia dengar daripada jauh, datang dekat, tampar anak dia. Anak baca Quran ditampar. Dia kata jangan main-main ayat Quran lah. Ulang. Sepatutnya yang kena tampar siapa? Bapaknya tu tampar anak elok baca Quran. Memang ayat tu kena ngulang. Ayah dia ingat macam lagu Taraku Caca. Taraku Caca. Ulang benda tu kan. Apa ni? Rupa Arab pun tak semua baca Quran. Arab mengarut pun ramai, tunjuk langit pun ramai. Ingat tasbih buat macam ni, tasbih gini banyak. Sambut benda pelik-pelik pun banyak agak apa Arab ni pun. Kan? Jadi masa Nabi baca surah Ar-Rahman di hadapan para sahabat, sampai saja dekat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban, sampai habis ayat, Nabi kata
Aku pernah baca ayat yang sama di hadapan golongan jin-jin. Jin punya jawapan lagi bagus. Ini semua senyap. Senyap, tak ada apa jawapan. Senyap. Bagi kita yang baru pertama kali dengar ni, kita kena tahu ayat Quran ada setengah ayat yang merupakan soalan yang kita kena jawab. Contoh, surah At-Tin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Tu imam baca. Yang makmum ni pelan-pelan jawab. Jawab apa? Bala. Ikut saya. Bala. Wa ana ala zalika minasyahidin. Bacalah yang itu. Sebab Tuhan tanya, bukankah aku seadil-adil hakim? Lepas tu rukuk. Jawablah dulu. Kita jawab apa? Bala. Bala ni maknanya apa? Of course. Bahkan. Of course Engkaulah yang paling adil ya Allah. Of course. Jawablah dulu. Wa ana ala zalika minasyahidin. Oh panjanglah ustaz. Diskaun sikit lah. Panjang apa syahidin apa tadi. Tak ingat lah. Boleh kita ringkas sikit. Ikut saya. Bala. Itu je lah. Tapi bala pun kadang saya lupa lah ustaz. Bala. Tak ingat. Nanti Tok Iman try baca. Tengok dia boleh sambung tak? Senang Alaisallahu biahkamil hakimin. Bala. Tapi jangan kuat sangat. Jangan kuat sangat, pelan-pelan. Tentang kau tahu. Kan? Ayat tadi surah Ar-Rahman tu, masa Nabi sebut fabi ai ala'i rabbikuma tukaziban, jin-jin yang mendengar, dia orang jawab apa? La bi syai'in min ni'amika rabbana nukazibu falakal hamd. Jin yang jawab. Masa ayat yang sama Nabi baca pada sahabat, senyap, tak ada apa yang jawab. Sahabat pun malu. Jawab lain kali. Itu ayat tu. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu nak dustakan? Atau bahasa orang Padang Sebang, which favor of your Lord will you deny? Orang Melaka kan cukup mutih international. Jadi kita nak jawab apa sepatutnya? Macam jin tu jawab tadi. Tapi panjang sikit lah. Saya ringkas sikit lah. Lain kali dengar Tok Imam baca ke, siapa baca ke, Qari'ah baca apa? Fabi ai ala'i rabbikuma tukaziban. Kita jawab amantu. Ikut. Amantu billah. Sekali lagi. Amantu billah. Senang itu kan? Try. Fabi ai ala'i rabbikuma tukaziban. Nanti ada ilmu baru. Jin dengar pun, dia orang sudah bagus. Sebelum ni senyap. Senyap sebelum ni. Ini dah ada jawapan, dah macam level jin lah ni. Boleh lah. Maknanya apa? Jin-jin tu dia belajar daripada mana? Kalau bukan daripada Nabi. Nabi yang ngajar itu. Hebat Nabi kita ni. Yang jin-jin pun Nabi kita ajar. Hebat. Sebab itu Nabi SAW tidak hairanlah Nabi kita punya nama banyak. Kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda. Kata Abu Musa, aku dengar Nabi bersabda, Ana Ahmad wa Muhammad wal Muqaffi wal Hashir wal Nabiyyu Taubah wal Nabiyyu Rahmah. Riwayat Muslim. Kata Nabi, aku adalah Ahmad, Muhammad, Muqaffi, Al-Hashir, Nabiyyu Taubah, Nabiyyu Rahmah. Maknanya Nabi kita ni ada banyak nama. Banyak nama. Selain daripada Muhammad, Nabi kita juga digelar Ahmad. Ahmad. Apa kata Nabi Isa? Nabi Isa kata apa? Wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Surah As-Saff ayat 6. Apa kata Nabi Isa? Lepas aku nanti akan datang seorang Rasul. Akhir zaman, last. Tak ada Nabi dah lepas tu. Namanya apa? Ilyas pula. Nama apa? Ahmad.
Ahmad, nama Nabi kita lah. Muhammad pun dia, Ahmad pun dia. Lagi, nama lain bagi Nabi kita juga digelar Yasin. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadi al-Amin wa alihi al-Muqarrabi. Ni nasyid bukan faham pun. Yasin, Nabi-Nabi kita. Dan ada beberapa nama-nama yang lain. Nabi kita nama banyak. Kata Imam Jazuli dalam Dalailul Khairat menyebutkan, nama Nabi kita ni ada sampai 200 nama. 200 nama. Dalam kitab yang lain menyenaraikan sampai 300 nama Nabi kita selain Muhammad lah. Banyak nama. Dia kalau tuan-tuan perasan, banyak nama ni apa kelebihan? Kasratul asma tadulu ala syarfil musamma. Banyaknya nama menunjukkan kemuliaan. Allah ada berapa nama? Nas'aluka ya man wallah. 99 nama. 99 nama Allah. Kan? Madinah. Selain nama Madinah, apa dia? Yathrib. Lagi apa? Darul Hijrah. Madinatun Nur. Tu selain daripada Madinah lah, nama lain. Taibah. Taibah tu Madinah lah. Ya Taibah, ya Taibah. Yang unta kita beli tu kan, RM6 duk berlari. Ya Taibah, ya Taibah tu. Beli ke cucu, made in China. Taklah kan orang Arab nak buat patung tu. Ya Taibah, ya Taibah tu Madinah ha. Nama lain bagi Madinah banyak nama. Baik itu manusia apa-apalah, dia kalau banyak nama tu hebat. Baik itu kalau macam kita orang-orang biasa ni, nama tak payahlah panjang. Walaupun zaman sekarang ni budak-budak nama kami panjang, isi borang terkeluar petak. Muhammad Khairil Nur Husaini bin Mat. Bapa dia 3 huruf je, Mat. Anak Muhammad Nur Khairul Husaini Hufahmi. Bin. Apa perempuan janganlah. Nurul Fatimah Syakhirah Al-Syafii ni binti Senah. Binti ujung tu pendek nama bapa, mak pendek nama. Ya Allah. Aduh, tak, dia nama ni tak panjang sangat, tak apa, janji makna bagus. Macam budak-budak sekarang kadang bagi nama anak macam-macam. Bagi nama anak tu cantum-cantum nama. Dia cantum janji ada makna tak apa. Cantum nama bapa, nama mak gitu. Ayahnya Firdaus, maknya Maimun, anak Fir'aun. Tak boleh lah. Dia kena bagi ada makna. Mak Maznah, ayah Daruh, anak Mazdah. Tak boleh. Dia bagi ada makna tu. Tu. Dia banyak nama, kita rakyat biasa tak ada. Tapi kalau golongan-golongan istana, kerabat-kerabat, banyak nama. Nama dia panjang-panjang. Macam kita di Malaysia, Pemaisuri Agung kita, khususnya tuan-tuan yang kena bagi ucapan ke ceramah depan Pemaisuri, kena mengapai nama tu. Nama tu kena ngapai sikit. Panjang. Pemaisuri Agung kita, nama dia panjang sikit lah. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Nama dia saja ada 4. Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Nama dia saja 4. Dia orang raja-raja boleh lah. Kita yang tak raja ni tak payahlah. Kan? Raja sehari pun tak payah. Kan? Dia banyak nama ni, dia ada kemuliaan dia yang tersendirilah. Dia raja-raja ni, satu untungnya adalah didoakan rakyat tiap-tiap Jumaat. Kan? Pemimpin-pemimpin ni tiap-tiap Jumaat kan khatib doa, kita mengamin. Kau tuan-tuan lena time tu. Amin lah kan? Amin. Doa tuanku, doa yang di pertua negeri apa, kita doalah. Dan sebab itu Nabi Muhammad SAW dalam banyak-banyak nama Nabi kita, salah satu nama lain bagi Nabi kita adalah Nabiyur Rahmah. Saya sebut, apa makna rahmah? Nabiyur Rahmah, Nabi penyayang.
Sebab apa Nabi boleh sampai dapat gelaran Nabi penyayang? Sebab dalam dunia ini tak ada manusia yang tahap penyayang dia boleh challenge Nabi kita. Tak ada. Maaf, saya bukan nak membanding Nabi-Nabi lain dengan Nabi kita. La nufariqu baina ahadin min rusulih. Kita bukan nak membeza-beza. Nabi-Nabi dulu hebat, tapi tak sehebat Nabi kita lah. Nabi kita ni hebat sungguh. Orang pernah tanya Nabi Musa belah laut guna tongkat. Orang tanya Imam Syafi'i, habis Nabi Muhammad kita belah apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelah bulan pakai tangannya. Pakai tangan dia belah bulan. Terbelah bulan tu. Nabi Musa belah laut, Nabi kita belah bulan. Dahsyat. Nabi Musa dia pukul batu terpancut keluar air. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak payah pukul batu lah. Dari celah-celah jari Nabi terpancut keluar air yang sangat banyak. Yang dapat manfaat minum, wudu ratus orang. Maknanya banyak keluar. Banyak. Nabi Yusuf alaihi salam terkenal bercakap dengan haiwan, faham bahasa binatang. Nabi Sulaiman cakap dengan haiwan, faham bahasa binatang. Nabi kita pun sama. Satu hari Nabi duduk-duduk, tiba unta datang, unta tu datang, rupanya dia nak membisik dengan Nabi. Dia leher panjang leher dia rendah ke telinga Nabi. Dia mengadu dengan Nabi. Tak tahu apa dia cakap lah, bahasa unta lah. Sahabat kata kami tengok cara Nabi mendengar unta tu bercakap macam orang tengah dengar masalah. Ya. Agak je lah. Dengar. Tak lama selepas tu Nabi pun tanya, aina sahibul hazal ba'ir? Mana toki unta? Tuan unta ini mana? Seorang tu mengaku, ana ya Rasul. Sini mari. Nabi kata, ittaqullah, bertakwalah engkau pada Allah. Tadi ente punya unta. Ente punya unta. Jangan ente unta. Ente punya unta. Tadi dia datang, dia report, dia mengadu. Apa dia kata? Dia kata, dia itu hidup dia kasratul amal wa qillatul ala fi ainai. Hidup dia kerja banyak, makan kurang, rehat tak ada. Apa punya tuan? Jangan main-main tu. Ini dah sama standard Haji Bakhil macam ni. Sikit-sikit suruh ketuk ketampi je. Apa ni, makan kurang, kerja banyak, rehat tak ada. Maknanya unta tu macam QPAC jugalah. Dia persatuan sekerja lah. Mogok. Nabi ni, dia penyayang. Kalau ikut Nabi, buat apa nak sayang binatang sangat pun. Bukannya binatang tu boleh buat apa dengan dia. Tapi Nabi ni ajar kita, orang ke bukan orang, sayang semua. Sayang semua. Kita sekarang tuan-tuan tak adalah unta. Duduk di kedai makan, pernah kucing datang duduk miau. Ada tuan-tuan bagi sikit, lempar sikit bagi. Dia bukan minta sepinggan pun. Kalau tuan-tuan tak nak bagi sekalipun, tolak cara baik je lah. Kadang jentik sikit telinga. Dia faham lah bangsa kedekut ni, dia tahu. Piak sikit telinga dia, sorry, salah meja. Dia pun faham kucing tu lah. Ini ada orang, dia pijak ekor, simbah air panas, jadi apa? Arab pakai serban kopi atas kepala, siram air panas kucing tu. Tapi pernah saya jumpa ada orang, rare sikit lah. Dia lempar sayur ke kucing tu. Dia bagi sayur, jaga kesihatan. Push. Kucing tu pun pening, buat apa sayur? Macam-macam. Itu Nabi dia penyayang dengan binatang. Sayang semua binatang. Sebab itu jangankan kata haiwan-haiwan tu. Malah kalau dalam kalangan manusia juga pernah direkodkan bahawa Nabi SAW dia bergurau baik sayang tak mengira orang. Macam kita baik sayang orang pun tengok dululah baik dengan kita apa, okeylah. Tapi Nabi ni dia punya baik tu memang tulus daripada hati, bukan baik-baik ada makna ni. Kan ada orang kan macam tu. Dia punya baik itu nampak sangat. Cium tangan sampai ke siku. Lain macam. Kawan tu cakap tak adalah kelakar sangat. Dia punya gelak 6 harakat punya ha.
Membodek sangat. Baik kita ni kadang baik ada makna. Peluk cium orang lain macam. Biasa sebelum ni tak pernah peluk cium pun. Bukan bapak dia pun. Baik sangat. Tapi Nabi, dia punya baik ni tulus daripada hati. Tu kita respect Nabi kita ni. Pernah direkodkan dalam satu riwayat, ada seorang laki-laki Arab Badui, orang kampung. Orang kampung, bukan jenis berwangi-wangi sangat pun orang kampung. Ada yang kata orang Badui ni macam orang asli ke apa gitu lah, orang duduk pedalaman. Nama dia Zahir bin Hizam. Dia ni duduk di pasar, ada benda lah dia berniaga, dia jual barang. Nabi datang daripada belakang. Nabi tutup mata dia. Gurau Nabi yang tutup mata dia. Sampai Nabi kata, "Mayashtahiri hazal abd." Siapa nak beli orang ini? Siapa nak beli orang ni? Oh, Nabi lelong orang pula. Macam cerita apa? Tiga Abdul. Lelong. Macam tu lah. Lelong orang ni. Lelong. Dah Nabi gurau. Sampai kawan tu kata, "Absirni man haza." Siapa ni? Nabi. Tuan-tuan boleh gurau dengan orang tak biasa rapat buat macam tu? Terang tengok. Tuan-tuan pergi Petropam BHP. Bayar yang tukang pam tu. Gurau dengan dia. Ayah Allah ni siapa ni? Tu. Terailah buat. Tak tumbuk terajang. Tu je lah. Orang sibuk kerja, kau dah gurau pula. Tu Nabi. Dia punya luar biasa lah. Lain macam lah. Nabi punya penyayang ni. Dan kisah yang paling terkenal dalam sejarah juga, Nabi SAW punya penyayangnya Nabi ini bukan sekadar pada orang-orang yang baik-baik dengan Nabi. Nabi ni dia boleh sayang bukan sekadar orang yang baik rapat dengan dia saja. Orang yang membenci Nabi, yang meluat dengan Nabi pun, Nabi masih berbuat baik. Ada santun tu. Tu hebat tu. Saya ingat tuan-tuan mungkin pernah dengar dalam sejarah seorang laki-laki namanya Abdullah bin Ubay. Siapa Abdullah bin Ubay? Dia adalah ketua munafik. Presiden munafik sedunia lah dia tu. Dia tu, Abdullah bin Ubay. Dia Islam. Tapi hati dia penuh benci pada Nabi. Dia tu dulu, masa di Madinah, sikit lagi nak dapat jawatan Presiden Madinah. Tapi bila Nabi kita Muhammad SAW dan rombongan muhajirin masuk ke kota Madinah, disambut pula dengan paluan Tala'al badru alaina. Ramai ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maknanya macam seolah Nabi ni menang undi popular. Orang gelombang sayang pada Rasulullah tu hebat. Jadi orang dah tak nampak lah Abdullah bin Ubay ni. Padahal Abdullah bin Ubay ni dia dah lama dah tunggu nak ambil jawatan tu lah, Presiden Madinah tu. Sekali Nabi datang, semua hala ke Nabi. Dia jadi meluat. Dia menyampah. Dia nak lawan Nabi tak boleh. Pengikut ramai, berani lawan. Follower ramai. Tak boleh. Kita tunggu hari. Nak lawan tak boleh. Konon-konon Islam, dalam diam, kita buat kerja. Hantam dari dalam. Apa? Api dalam sekam. Gunting dalam lipatan. Musuh dalam selimut. Itulah dia. Tu paling bahaya. Dia paling bahaya itu. Akhirnya, macam-macam dia buat Abdullah bin Ubay. Tuan-tuan tahu kan apa yang dia buat? Dalam Quran, 17 ayat cerita pasal keburukan dia. Dia kalau 17 ayat ni kira banyak ni. Mengalahkan Firaun. Banyak sungguh jahat dia. Dia kan antara yang buat masjid lain. Kan asal Nabi elok Masjid Quba, Masjid Nabawi, elok dah ada masjid. Pergi buat masjid lain. Dipanggil Masjid Dirar. Dia buat masjid lain. Apa tujuan? Dia nak memecah belah kan. Dia nak bagi pecah jemaah. Itu. Jahat tu. Apa masalah datanglah masjid ni, mayang ramai-ramai. Tak, dia buat masjid lain. Bagi pecah kumpulan. Jahat.
Tak cukup dengan itu. Masa nak perang Uhud, dia tarik, dia hasut 2 kampung. U-turn tak jadi masuk perang. Hasil hasutan dia Abdullah bin Ubay. Tak cukup dengan tu lagi, dia fitnah pula Sayyidatina Aisyah, buat benda tak senonoh dengan Safwan bin Mu'attal, sahabat Nabi. Sampai ramai yang percaya cakap Abdullah bin Ubay. Dia munafik ni, mulut manis, bersemut. Tahu mulut bersemut? Mulut manis ha. Cakap dia tu terpesona. Ramai terpesona. Dia sebenarnya apa-apa pun cakap benda tipu, tapi dicakap dengan penuh keyakinan, meyakinkan orang percaya. Rumput makan lembu. Rumput makan lembu. Ulang kat 20 kali orang percaya. Cakap dengan penuh. Oish. Tuan-tuan tak faham nah? Tak apa. Hati-hati. Munafik macam tu. Dia bohong. Tapi pembohongannya dibalut dengan keindahan kata-kata. Sampai ramai benci, ramai yang mula percaya bahawa Aisyah buat benda tak senonoh. Oh, jahat. Orang macam ni nak buat apa tuan-tuan? Nak buat apa dengan dia? Itu kita. Ikat di pokok, boh di kursi elektrik, tu kita. Boh racun dalam makan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hari Abdullah bin Ubay meninggal, anak dia datang jumpa Nabi. Anak dia siapa nama? Juga Abdullah. Tapi sahabat Nabi, baik. Dia tak serupa bapak dia. Sebab itu tuan-tuan ingat, kalau kita tak sukakan bapak, jangan pukul rata semua. Kadang yang tak elok bapak, anak baik. Ini kita pukul semua. Tahu lah Ustaz, anak dia pun, saya ingat cucu dia pun sama. Jahat ke tu, saya ingat anak dia pun sama setan juga dengan cucu dia pun sama. Dia pun ada bela kucing, nama Oyen. Oyen tu pun jahat lah. Apa masalah Oyen tu tak ada kaitan? Janganlah totok sangat. Nak membenci orang pun. Ada. Tak tahulah dia 7 keturunan, saya pangkah betul lah, saya tak boleh. Jangan. Agak-agak lah. Nabi, di hari Abdullah bin Ubay meninggal, anak dia datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, abah meninggal. Abah saya meninggal. Jadi boleh tak saya nak minta mana-mana jubahmu ya Rasul, pakaianmu ya Rasul, nak dibuatkan kain tutup ayah lah, kain kapan untuk ayah, boleh? Boleh tak? Kalau kita di tempat Nabi, apa jawapan? Yang tak Nabi ni, apa jawapan lah? Eloklah padan muka. Lambat meninggal. Patut masa COVID, PKP hari tu meninggal. Dah habis COVID baru nak meninggal. Lambat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi ambil salah satu daripada jubah pakaian Nabi, diberikan pada Abdullah untuk dijadikan kain kapan. Tuan-tuan jangan main-main tau. Abdullah bin Ubay ni munafik, tapi kain kapan dia jubah Nabi. Nabi ni penyayang, dia baik, tak ada dendam. Hidup jangan berdendam dengan orang. Satu masa kita mati. Kita mati pun takkan boleh mandi sendiri. Dan tak boleh dikapankan sendiri, tak boleh. Tuan tak pernah nampak ada jenazah mandi sendiri? Tak apa. Saya mandi sendiri, tak apa. Bagi je lah kapur baru apa saya. Mana ada lari orang. Jangan sombong. Satu hari nanti engkau meninggal, kita orang yang semayangkan. Jangan belagak sangat. Jangan sombong sangat. Dalam grup WhatsApp tu jangan riuh sangat. Berbaik-baik sesama kita. Engkau mati nanti, kita orang ke bumi nanti tahu. Semayangkan. Tu Nabi. Dah lah dibaginya jubahnya. Tak cukup dengan tu tuan-tuan, Nabi buat apa lagi? Sampai turun ayat, Allah tegur Nabi kita. Perbuatan yang Nabi buat tu tak sepatutnya Nabi buat. Apa Nabi buat? Nabi buat apa? Sampai Allah tegur ni. Tindakan Nabi terhadap jenazah Abdullah bin Ubay. Nabi buat apa? Jangan ke mana-mana.
Kita akan kembali menyambung cerita ini selepas laluan azan Isyak. Boleh? Boleh? Kita bagi laluan azan dulu, lepas tu kita sambung balik. Relax dulu. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Itu baru sedap kan. Allah Allah. Allah. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Kembali kita menyambung berkaitan tentang Nabi penyayang atau Nabi pembawa rahmat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tadi kita sebut tentang kisah di mana Nabi kita apabila menerima berita kematian Abdullah bin Ubay, dan rupanya bukan setakat Nabi menghadiahkan salah satu daripada jubah Nabi untuk dijadikan pakaian ataupun lebih kurang faham macam kain kafan jugalah untuk Abdullah bin Ubay. Nabi kita telah pun berjalan untuk pergi dan nak sembahyangkan jenazah Abdullah bin Ubay itu. Sudi lagi. Saya tak tahulah ada atau tidak manusia yang macam ni lagi akhir zaman macam ni. Orang yang dulu masa hidup sangat banyak cari pasal, buat khianat, zalim, kejam, tikam belakang, tapi di hari kematian dia Nabi balas dengan kebaikan. Malah bukan baik lagi dah, balas dengan kasih sayang. Dalam perjalanan Nabi nak pergi untuk semayangkan jenazah Abdullah bin Ubay, Nabi kita juga minta ampun pada Allah. Ya Allah, ampunkanlah untuk Abdullah bin Ubay si munafik itu. Nabi minta pada Allah Ta'ala tu, minta ampun pada Allah Ta'ala untuk si munafik itu. Maka ketika itu turunlah ayat Quran. Allah menegur Nabi kita. Apa teguran Allah Ta'ala? Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum. Kata Allah, orang-orang munafik itu sama saja engkau minta ampun untuk mereka atau engkau tidak minta ampun. Sebab kalau engkau minta ampun untuk mereka sampai 70 kali pun Allah takkan ampunkan mereka. Surah At-Taubah ayat 80. Allah sebut. Allah kata, "Hai Muhammad, engkau duk minta ampun untuk si munafik itu 70 kali. Ya Allah ampunkanlah, ya Allah ampunkanlah, ya Allah ampunkanlah untuk si munafik. Aku takkan ampunkan dia. Aku takkan ampunkan dia." Masa itu Sayyidina Umar Al-Khattab ada di sisi Nabi. Dia kata, "Ya Rasul, Allah Ta'ala dah tak ampun. Balik ya. Jom lah balik. Buat apa lagi dah? Allah Ta'ala kata Allah tak ampun. Buat apa lagi?" Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Wahai Umar, kalau Allah tak nak ampunkan dia 70 kali, aku akan minta ampun pada Allah lebih 70 kali." Tuh Nabi. Dahsyat no. Orang yang Nabi nak pergi semayangkan jenazah tu bukanlah orang yang baik masa hidup. Bukanlah mereka tu kawan rapat. Bukanlah dia itu adalah orang yang sangat berjasa. Tak. Orang yang menyebabkan keluarga Nabi berpecah belah, bercerai berai, bergaduh habis. Umat Islam berpecah kerana dia. Sampai hari dia meninggal, Nabi sanggup nak minta ampun pada Allah untuk dia. Dahsyat. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itulah Nabi kita. Itulah Nabi kita. Hatinya penuh dengan kasih sayang. Bayang kalau Nabi kita ni jenis pendendam. Nabi kita kalau hatinya jenis tak puas hati dengan orang di sana sini, takkan sampai Islam ke Padang Sebang ni tuan-tuan. Takkan sampai Islam ke kita. Mimpi takkan sampai. Kerana kelembutan hati Nabi, boleh bertolak ansur, bawa bincang, sedia menerima teguran.
sedia untuk memperbaiki mana yang kurang. Sampai Islam sampai ke sini. Allahu Akbar. Sebab itu orang buat kajian dalam banyak ni, sekali lagi bukan kita nak banding. Nabi dulu pun hebat. Nabi dulu tuan-tuan, beratus tahun, beribu tahun ajar umat. Nabi Nuh ada yang sebut 1040 tahun. Umat 80 orang. Yang naik atas kapal itu pun bukan semuanya orang. Betul tak? Kan bahtera Nabi Nuh tu bukan semuanya orang. Ada binatang berpasang-pasang kan. Cerita Nabi Nuh tu lah. Nabi Yunus berpuluh tahun dia berdakwah. 2 orang. Seorang nama Rubil, seorang nama Tanuh. Berpuluh tahun. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 25 tahun, 23 tahun. Berapa ramai umat? Bilion. Sebab kasih sayang. Dengan ada kasih sayang ni, kita boleh tarik hati orang. Gaduh siang malam macam mana? Saya tak faham. Memang ada orang macam tu. Dia gatal satu badan kalau sehari tak bergaduh dengan orang. Siapa nak gaduh ah? Oh, boring ah. Grup WhatsApp sembang baik-baik semua. Salam subuh semua. Salam Jumaat semua. Jom gaduh sikit, gaduh. Masuk isu sikit. Isu semasa apa ke? Gaduh. Left group. Jangan main-main. Kadang saya tak faham, benda kecil je pun gaduh. Ada satu tempat dulu ni saya ingat lagi. Gaduhnya isu Sayyidina ya. Kan tahiyat akhir kan? Kan kita baca Allahumma salli ala, kan selawat Ibrahimiyah tu lah. Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ialah Ibrahim. Ada orang Sayyidina, ada orang tak Sayyidina. Tuan-tuan pun saya tak tahu lah tuan-tuan ni Sayyidina ke tak Sayyidina, tak apalah. Tapi ada orang lapang dada sudahlah. Janji selawat. Tapi ada orang dia tak boleh. Mesti ini Sayyidina tu mana ada Sayyidina. Jadi tu imam tu baca kan mikrofon jenis kuat. Tahiyat baca perlahan tapi kuat dengar. Sayyidina. Dia ada jemaah seorang tu, dia dengar tu Sayyidina. Dia mufaraqah, putus jemaah. Dia kata tak betul. Mana ada Sayyidina? Dah mula mana dalil? Sayyidina. Dalil kata. Habis semayang, dia pergi duduk belakang, tangan macam ni. Dia tak puas hati. Dia nak ajak ni lah, debat sikit dengan Tok Imam tu. Tok Imam tu pula tak tahu apa. Habis semayang wirid-wirid doa. Habis salam sallallahu alaihi wasallam. Yang Muhammad tu duduk belakang, "Mam, sini." Imam tu, "Nanti sallallahu alaihi wasallam." Salam orang gaduh-gaduh, relax. Habis selesai dia pergi. Apa cerita? Imam, apa pasal tahiyat baca Sayyidina? Mana ada Sayyidina? Kena bacalah Sayyidina. Nabi kita kena sebut pangkat. Pangkat dia Sayyidina, penghulu kami. Saya tak tergama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah berselawat kata Muhammad. Takkan sebut Muhammad. Kita punya pemimpin pun kita sebut jawatan dia, ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka yang nama belum lagi. Takkan Nabi kita nak sebut Sayyidina tak. Tu imam tu ingat jawapan dia kemas dah. Kawan tak puas hati tu kata, okey, kalau betul sayang sangat kat Nabi nak sebut sangat Sayyidina, esok pagi azan sebut Sayyidina. Apa? Asyhadu anna Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Sebutlah Sayyidina. Kenapa tahiyat je baru Sayyidina? Kenapa? Tak cakap lah. Kenapa tahiyat baru Sayyidina, azan tak Sayyidina? Tuan-tuan kalau jumpa orang macam tu, tuan-tuan nak buat apa? Nak jawab apa? Selain daripada bertumbuk.
Kita ni belajar makin tinggi, patut makin merendah diri, bukan makin nak cari gaduh. Maaf, akhir zaman memang ada orang belajar ilmu, niat nak berdebat dengan orang. Dia pam, kawan tu tak boleh jawab, kena belajar lagi. Ini belajar tak habis, 4 senawi. Apa ni, pondok mana ni, tak habis. Dia belajar, belagak ada. Apa masalah? Sayyidina tak Sayyidina, yang penting tahiyat tu selawat, sah tak semayang? Ramai lagi yang tak semayang lah, bukan tak Sayyidina, tak semayang lagi ramai. Oh, tak gaduh pula. Gaduh dengan orang dalam, dengan orang luar. Budak-budak duk main gitar tepi jalan, berani lah, minta dalil. Tak berani. Orang kita kan macam tu, dia gaduh sesama kita ya. Pergi umrah pun sama, dengan polis Arab tak berani. Dengan ustaz mutawif, gaduh selalu siang malam. Bihun tak sedap, kunci hotel lambat dapat, air zam-zam tak cukup. Mengamuk menyam gaduh dalam, ngamuk, salah sebut lah tu. Saya benci betul kami punya mutawasitah. Mutawif. Panjang sebut tu. Macam-macam lah, ya Allah. Dah, hidup jangan duk cari pasal. Tuan-tuan pun tahu kan, Nabi SAW, Nabi sebut 3 golongan confirm neraka. Confirm. Maknanya ahli neraka lah, punya perangai. Utul, jawaz, mustakbir. Saya sebut satu je lah, 2 lain kali lah panggil, takkan sebut semua. Utul ni apa? Manusia jenis suka cari gaduh. Dia tak suka gaduh. Benda boleh bergaduh, buat apa bincang? Benda boleh bincang, buat apa gaduh? Balik dah. Gaduh panjang. Janganlah tuan-tuan. Benda boleh selesai. Jangan panjang-panjang cerita. Tuan-tuan yang main-main tau. Kita semayang siang malam ni, kita duk harap Allah Ta'ala terima semayang kita. Tapi Nabi sebut dalam satu hadis, 3 golongan semayang Allah tak terima tau. Tahu kan siapa? Salah satu, dia 3. Satu je lah, 2 pun lain kali lah panggil lagi. Ni promote semua ni, dah tak faham lagi. Kan? Salah satunya siapa? Golongan semayang Allah tak terima. La yuqbalus salata. Dia punya pahala semayang tu tak terangkat. Jangan kata langit shilling tak lepas. Siapa? Wa akhawani mutasarimani. 2 saudara yang saling tak bertegur sapa. Bukannya gaduh pun, tak bertegur tak bertegur dengan menyampah lah, dengan malas aku cakap dengan dia. Jangan. Kita dalam Islam tak boleh lebih pada 3 hari tu. Tak boleh. Tak kira lah apa musim pun. Jangan. Jangan. Lebih pada 3 hari tak masuk syurga tau. Semayang, dengar ceramah, semangat. Gaduh masih diteruskan. Tak boleh. Tuan-tuan kalau nak gaduh sangat pun 3 hari je. Gaduh, hari keempat berbaik-baik semula. Hari ke-4, 5, 6, 7 gaduh balik. Macam tu lah, pusing. Macam tak sihat lah pula buat macam tu kan. Dia sambung permit lah, dia macam tu lah 3 hari yang lebih. Tidak tuan-tuan, tak tahulah. Kita ni semayang tunggang tunggik siang malam, Tuhan tak terima semayang selama ini. Dan salah satu lagi golongan siapa? Seorang isteri, wanita yang tidur dalam keadaan kemarahan suaminya. Ini pun sama akak-akak di belakang. Dengar. Tidur dalam keadaan suami marahkan dia pun sama. Akak-akak punya semayang Tuhan tak terima. Jangan main-main. Keredaan suami ni penting. Yalah ustaz, reda suami tu, kalau suami macam Fir'aun, reda apa? Suaminya Fir'aun, dahsyat. Dia bukannya apa, saya faham kadang ada setengah isteri ni, perempuan-perempuan ni, dia kuat jaga ismayang, dia kuat jaga wudu. Yalah anak pun semua dah lepas belaka, dah tinggal berdua di rumah. Dia kuat ambil ismayang, dia jaga wudu, jaga ismayang. Dia nak tengah malam nak tahajud, ismayang hajat, istiqorah lah apa. Suami ni kadang, yalah, musim-musim hujan ni, dia mari musim lah, dia ada rasa ngau. Dia pun rasa nak lah juga.
Ya. Ya. Wow. Wow. Isteri pula, no. Wudu. Air semayang, tahajud. Suami pun, merajuk. Akak buat macam tu, Kak. Suami merajuk ke, sedih ke, marah kerana akak hati semayang Allah tak terima. Tahu? Faham tak? Yang belakang tu, faham tak? Angguk kuat tu, faham dah tu. Jadi tuan-tuan kalau tak mengapai sangat hadis tu, hafal had ni jadi ya. Buat modal. Jangan semayang Tuhan tak terima nanti ya. Aduh, dah cukup lah tu kan lari tajuk kita ni payah. Sebab itu para ulama menyebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, pasal apa Nabi ni dia penyayang sangat, dia sayang, dan lebih-lebih lagi Nabi kita dia sayang pada siapa? Ni, kita semua umatnya. Sebab apa Nabi sayang sangat pada umatnya ini? Kata para ulama, ada beberapa sebab. Yang pertama, kata ulama, Nabi ni dia sayang sangat dekat umatnya khususnya. Sebab apa? Yang pertama, kitalah umat paling bongsu. Kitalah umat paling bongsu, paling akhir sekali. Kalau dalam kalangan anak-anak, kebiasaanlah yang hujung tu, yang penghabisan, anak yang last tu, yang lain pun sayang, tapi yang hujung ni dia ada lebih sikit sayang tu kan, bawa datang ke masjid pula kan. Dia pasal apa? Anak yang sulung, yang angah, yang acik tu, insya-Allah kita sempat tengok dia masuk sekolah, universiti, convocation, dapat topi petak, pegang scroll, lambung sikit, akad nikah, dapat anak cucu kita, insya-Allah. Yang sulung-sulung lah. Yang bongsu, dia lahir pun kita dah 56 umur. Penangan kucing jantan tadi lah, tu. Tu yang dapat. Ingatkan cucu. Bongsu, bongsu, anak. Power Rangers. Dekat Kuala Selangor itu saya jumpa ada orang. Dia berumur dah 65 kot saya ingat. Oh, anak dia sebelah orang anak dia, 11 orang. Dahsyat punya ramai. Tengah bersembang dengan dia, merangkak budak kecil depan. Dia kata, "Ji, yang ni nombor berapa ni? Yang ni? Yang kecil ni nombor berapa?" Yang ni tak ingat. Dalam TA, dalam almari bawah periuk ramai lagi anak dia. 65 pun ada anak lagi. Power. Banyak masa lah. Dia banyak masa. Macam kita busy, sibuk. Pagi tadi pertandingan mewarna tadi. Yang mewarna siapa? Tuan-tuan ke siapa? Oh, budak kan. Tuan-tuan lah duk kacau dodol ke apa, masak ke apa, sibuk. Kita tak ada masa. Dia banyak masa boleh lah. Jadi anak bongsu ni sayang lebih pasal apa? Kita belum tentu dapat tengok dia konvo, belum tentu dapat sempat tengok dia kahwin, nikah, ke jenjang pelamin ke apa, belum tentu, betul tak? Maka akhirnya kita pun selalu bagi pesanan dekat dia. Abah ni tak tahulah hidup berapa lama lagi. Ingat, jangan jadi mencalong tu. Mengumpat dah. Ingat, abah ni tak tahulah ni cek kolesterol, darah tinggi, buah pinggang, dialisis setiap minggu ni. Dia ingat tau. Ingat UPSR buat elok-elok, SPM buat elok. Rupa meninggal. Nabi kita sama. Tu yang Nabi kita meninggalkan hadis-hadis yang begitu banyak. Nabi pesan, jangan jadi macam umat dulu-dulu. Nabi bukan membawang. Nabi bagi tahu benda betul. Kau jangan jadi macam umat dulu-dulu. Kau tengok jadi apa? Jantan terekam sama jantan apa jadi? Ringkuk habis. Puak-puak kau melut mau jadi apa? Kau jangan jadi macam umat dulu-dulu. Hidup berpoya-poya. Marilah bergoyang semua.
Terus sekarang jadi balik kan. Nabi sebut dah. La tattabi'una sanana alladhina min qablikum kan. Nabi kata umat akhir zaman akan ikut perangai Yahudi Nasrani sejengkal, sikit-sikit dia ikut. Dia semayang tak? Semayang. Tapi cara hidup orang tak tahu beza. Jadi kafir ke Islam? Sambutan Halloween pun pergi sambut. Menyambut hantu panggil budak up. Sampai ada orang kata, ustaz, saya tak faham lah, kenapa Arab ni jadi macam tu? Dia bukan cerita Arab tau. Dia bukan Arab, tak Arab. Saya dulu belajar di Arab dulu, di Mesir. Saya tahulah. Yang syekh lah. Yang syekh Tan pun ada ke? Oh, yang gelek dia, ya Habibi. Ya Habibi, oh jangan. Dengan kita pun lingkup jadi tu. Macam kita lah orang Melayu. Ingat, mulia kita bukan kerana bangsa, tapi kerana Islam. Mulianya Arab bukan kerana Arab, tapi kerana Islam. Ada tak nabi-nabi yang bukan Arab? Ada. Bani Israel, Nabi Yaqub, Nabi Zakaria, Nabi Yusuf, tu semua Bani Israel, bukannya Arab. Jadi yang mulia Arab ke? Tak, Islam. Melayu hebat sebab Islam. Macam mak kilau pula rasa. Ingat tu. Jadi Nabi pesan macam-macam. Tengok apa jadi. Memang jadi sungguh lah. Memang jadi sungguh. Ingat tuan-tuan tu. Satu. Yang kedua, kata ulama, apa sebablah Nabi ni dia sayang sangat kat umat dia, kita semua? Pasal apa? Yang kedua, kata ulama, sebab kita lah umat umur pendek, lemah dan tak berapa nak kuat. Kita ni, ini bukan cakap-cakap saja. Untuk tuan-tuan pun semua tahulah kan, kita ni umat akhir zaman ni, nak menjelang kiamat ni, kita lah umat umur pendek. Banding umat dulu, umur panjang-panjang, ribu, ratus tahun. Dia umat ni, dia ikut umur Nabi dia. Dah Nabi kita pun 63, 60 lebih. Umat dia pun lebih kurang tu je lah. Lebih pun lebih, sikit subsidi. Tapi kebanyakannya umurnya pendek-pendek lah umur. Tapi kata para sahabat, antaranya Ka'ab al-Ahbar, dia kata umat akhir zaman ni walaupun ada kekurangan tapi ada bagusnya. Pertama, kitalah umat yang dijadikan banyak lemah. Lemah kita ni, duduk sebelah orang bersin pun berjangkit. Dia panggil apa? Kontak rapat. Kontak rapat. Kontak rapat. Letih. Kawan baru shift. Kita esok meleleh dah lah jangkit. Lemah kita ni, lemah. Tak larat. Tapi kata para sahabat, kita ni umat yang lemah. Bagusnya apa? La takabbara. Tidak mudah jadi sombong. Dia hidup sekali-sekala ada sakit ni bagus juga. Ingat ke Tuhan banyak. Hidup sihat, tak pernah sakit, payah. Nengkang dia ingat dia Tuhan. Tak pernah sakit lah. Tuhan tu. Kan? Macam Fir'aun dah. Sekali-sekala jatuh sakit, demam tu bagus juga. Isa, ingat ke Allah. Kawan saya ada seorang, sado. Badan main kepok besi tu. Muscle. Sekali kena demam denggi. Nyamuk. Duduk di hospital menggigit. Allah. Badan sado kena nyamuk. Tuhan bagi nyamuk. Isa, Allah, lemah. Masa lemah sikit. Yang kedua, kita adalah umat yang dijadikan tak berapa nak besar dan tak berapa nak tinggi. Habis umat dulu-dulu tinggi sangat ke? Ya. Kata Nabi kita, ahli syurga akan sebesar setinggi Nabi Adam. Ahli syurga, kita semualah. Ahli syurga sebesar setinggi Nabi Adam. Berapa tinggi, berapa besar? Situna zira'an fis sama', 60 hasta. Nabi Adam. Tuan-tuan bayanglah umat akhir zaman kalau macam Nabi Adam 60 hasta, berapa tingkat bangunan tu? Bayang kalau sebesar itu, apa jadi? Bagusnya apa? Badan rendang-rendang kecil-kecil ni, jimat makan, jimat kain tempah baju.
Bayangkanlah kalau dia, maaf, dia mungkin asnaf, orang tak berapa kemampuan, anak 8. Semua nala punya tinggi. Tiap kali raya jenuh potong kain. Anak seorang tu tinggi-tinggi semua. Setara, kalau dah tinggi dah besar makan, saya ingat sekawah dia makan tu. Badan kecil macam ni pun 2 pinggan. Tu pun orang masjid bagi tahu dah, karipat seorang sebiji dah. 3 dia ambil. Buah dalam poket lepas tu. Tengah semayang rukuk jatuh karipat. Bergolek, kawan sebelah kata patut, habis dia ambil. Kawan yang jatuh, alah kantoi. Bergolek karipat tu. Makan banyak. Ingat, kita walaupun umur pendek, badan tak lerat, kecil-kecil, ada hikmah dia. Dan yang ketiga, kata ulama, sebab apa Nabi ni dia sayang sangat pada kita? Sebab kata para ulama, kitalah umat paling banyak maksiat, paling banyak hiburan. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, innama masali wa masali ummati kamasali rajulin istauqada nara. Nabi kata perumpamaan aku ini dengan umat seperti seorang laki-laki yang menghalang apa binatang kecil-kecil itu, kelkatu ke apa, terbang nak masuk dalam api. Aku ni halang. Jangan. Jangan sini dia terbang ke atas. Jangan bawah terbang bawah. Nak juga ke api, ke kehancuran. Orang kata dah jangan tu haram. Nak juga tu. Aku seumpama itulah tu. Puas mengalang dah. Nak juga pilih yang haram. Baik tu kalau tengok di akhir zaman ni, maksiat ni macam-macam tuan-tuan. Dia dulu-dulu bukan tak ada maksiat, dulu pun ada. Tapi maksiat zaman dulu ni payah nak buat. Atau mungkin tak banyak saluran. Tak banyak. Katakanlah ni contoh, bukan pengalaman, contoh. Nak mengendap, mengintai anak dara mandi. Payah. Tu saya kata bukan pengalaman, contoh. Payah, kena cari tangga. Pacak pula sekali tangga tu penuh dengan kerangga. Dah masuk seluar pula. Tak jadi dah. Berjaya panjat baru nak mengendap. Yang mandi bapak perempuan tu, bukannya dia. Aduh. Nampalah beruang ni yang mandi, aduh. Menyesal dah. Payah nak buat maksiat zaman dulu, nak tengok aurat orang payah. Kalau saya dulu di Kedah, dulu zaman saya lah dulu terkenal Lubuk Tupah. Dia kawasan peranginan sungai. Budak-budak motor bawa perempuan-perempuan ni. Jadi yang dia orang tu kerja dia orang dah lah. Yang skodeng ni ramai. Minta tengok-tengok Tapi ingat sekali ada satu kes, budak-budak tu skodeng kena patuk dengan ular. Umat kuasa agama tak sampai lagi, ular sampai dulu dah pada muka. Kena patuk dia ular, isah dah budak tu perasan. Maknanya payah tak nak buat maksiat zaman dulu? Payah. Sekarang tak payah mengendap duduk dalam bilik, internet laju, wifi laju, buka tengok apa nak tengok, type saya, semua ada. Ya Allah. Macam tuan-tuan kata, kami Ustaz, kami tak tengok benda-benda tu semua, mengarut-mengarut tak tengok, merapuh, rosak mata Kami tengok YouTube dengan ceramah. Ceramah YouTube pun tuan-tuan kena ingat, dia ada iklan. Tuan-tuan pernah kot buka YouTube, kan dia ada iklan. Tengah dengar ceramah sakaratul maut, persiapan hari kematian. Isahlah dengar ceramahnya. Sekali ingin ramping kuruskan badan anda seperti saya. Berjoget pula. Kita pun cubalah nak bagi hilang, nak skip ad, nak jari tebal, salah tekan, makin panjang pula video tu. Nah, tengok pula. Ada kita minta nak tengok, tak, dia mari sendiri. Kan? Saluran TV zaman dulu. 1, 2. 1, 2. Tu je lah. Saluran 1, ni bukan saluran mengundi tu. Saluran 1,
Channel TV 1, TV 1, TV 2. Itu tahun 86 kau baru ada TV 3. 3 tu je ada sekarang. Entahlah kat tengok lah. Sampai saya pun ada orang cakap, ustaz, saya baru tengok ustaz semalam. Saya pun tak tahu, orang tengok saya tak tahu bila. Punya saluran banyak channel, macam-macam channel pula macam-macam. Dah pula dah banyak ni pula menyanyi pula dah. TV 1 menyanyi-menyanyi yang veteran-veteran mah ada. Selamat tinggal pujaan. Wah, beratuk pun ada. Nyanyi. Orang dah berumur ingat-ingat lah sikit. Gigi tak apa nak ada, dah menyanyi lagi. Takut meninggal atas pentas Mai saluran 2 pula menyanyi budak-budak. Budak-budak menyanyi ada. Mari rancangan TV lain pula menyanyi sumbang tapi teka siapa yang nyanyi tu. Pula ada. Masuk musim keempat dah tu rancangan tu. Tuan-tuan tak tahu kenapa saya yang tahu Ustaz yang tengok agak. Dah jadi modal ceramah. Banyak maksiat akhir zaman, banyak. Baik itu telefon ni jaga-jagalah tuan-tuan. Dia kadang-kadang boleh jadi pahala, kadang boleh jadi setan tu. Lepas tu orang tanya saya, dia kata, ustaz, kita baca Quran ni mana afdal? Pakai mushaf ke pakai telefon baca Quran? Pasal mushaf tu kadang payah bawa. Ni dalam ni yang senang. Boleh baca Quran pakai handphone, tapi tuan-tuan tahulah handphone ni. Tengah baca, baru nak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Shopee pula dah. Ada diskaun 11, 12, 4, alah. Mana nak khusyuknya? Astagfirullahaladzim, Shopee pula dah. Tabarakallazi biyadihil mari pula apa mendatang, tak tahulah. Mana nak khusyuk, betul tak? Akhir zaman banyak dugaan. Saya sebut di mana-mana lah. Macam akhir-akhir ni tuan-tuan mungkin dengar lah. Ada di kalangan pendakwa disabitkan dengan salah laku dengan perempuan ke apa. Ni sebab tu saya cakap akhir zaman ni memang begitu. Maksiat dia terlalu pekat, dahsyat sangat. Tak macam dulu-dulu. Dulu-dulu macam Pak Maun je lah. Pak Maun nak menengok perempuan seksi pun kena sorok-sorok. Bini tanya baca apa, buku sejarah. Dia sebutlah kisah Pak Maun. Malam muda-mudi. Oh Allah, siang-siang hari pakai tongkat, malam pergi malam aneka ragam apa. Dia lempar habis tongkat tu. Oh, boleh menari. Dulu. Sekarang tak payah dah benda tu semua, tak payah. Kami ni ustaz-ustaz ni, banyaklah dugaan. Kita tak minta, dia datang. Faham tak? Allahu Akbar. Mau tak mau Kalau saya ceramah dengan tuan-tuan ni tak apa lagi lah. Orang lama-lama, atuk-atuk, opa-opa, ustaz, seronok dengan ceramahnya. Tak puas dengar sejam. Memanglah dia tidur. Tak puas mana. Dia celik-celik habis dah. Tapi kalau ceramah dengan budak-budak kolej jururawat, faham tak? Kolej jururawat, mahasiswi, muda-muda, dahi licin. Tu payah. Kita baru duduk sini, dia baru nak masuk dewan, jalan ramai-ramai. Ustaz. Kita ni jantan. Berpusing kopiah. Masjid. Bukannya masjid pun ada dia punya dugaan. Lepas tu pula kita duduk berceramah ni, dia duduk di tengah-tengah tu. Hak tadi yang dia duduk tengah-tengah tu. Cara dia duduk tu, dia tengok macam ni. Gaya nak buat suami tu yang payah tu. Kita tak buat kelakar pun, senyum tengok kita. Jam. Habis ceramah, dia mari. Sudah. Dia mari dekat. Ustaz, seronok dengan ustaz ceramah. Alhamdulillah. Ustaz, boleh tak bimbing saya ke jalan yang lurus? Boleh. Jalan yang mana?
Aduh, hai. Payahlah tuan-tuan, banyak dugaan akhir zaman. Doa je lah Allah Ta'ala bagi istiqomah hati kita ni. Dugaan kiri kanan. Nah tuan-tuan, orang kata apa? Tingkat orang tu belajar ilmu lagi tinggi, dugaan atau setan yang datang tu pangkat lagi tinggi ya. General, CEO, ketua pengarah punya. No? Yang jusa-jusa punya tu setan. Saya kata setan, bukannya orang. Setan. Yang datang tu pangkat tinggi punya. Macam tuan-tuan ni pun ada juga setan-setan ada. Tapi setan budak tadika, setan praktikal je lah. Budak-budak intern je kacau pun. Ceramah sikit mengantuk, ceramah sikit menguat. Tu setan budak-budak je lah. Kami yang belajar ilmu agama Mesir, Jordan, Syria mana apa. Ini berat dugaan. Doalah pada Allah, moga tak kiralah siapa pun, Allah pelihara kita hinggalah akhir hayat kita insya-Allah. Cukuplah takat ni lah sembang-sembang kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita kelak mendapat syafaat Nabi di akhirat nanti, dan seterusnya kita berpeluang untuk menjadi jiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam syurga nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa mak ayah kami, ampunkan dosa ahli keluarga kami, ampunkan dosa anak-anak cucu kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami, anak dan zuriat kami, ada yang menjadi alim ulama, menjadi orang alim, orang saleh yang akan membimbing keluarga kami menuju syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak ahli qaryah di kampung ini, di kawasan ini ya Allah, anak-anak yang kelak ibu ayahnya meninggal, mereka lah yang akan mengimamkan solat jenazah mak ayah mereka ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang berjiwa agama, sayangkan Allah dan Rasul, hidup berpegang pada syariat dan sunnah ya zal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan semua, sebagai makluman, ada sikit saya nak war-warkan. Di luar sana saya ada bawa beberapa buah buku-buku karya saya lah. Dan salah satu daripada buku saya yang ada di luar sana tu, tajuknya 20 sen untuk ke syurga. Tajuk bukan harga, tajuk. Tajuk dia 20 sen ke syurga. Ada orang tak faham, ustaz pergi syurga pakai 20 sen ya? Adalah ceritanya. Siapa berminat nanti boleh dapatkan di luar sana. Yang mana buku ini menghimpunkan koleksi ceramah-ceramah saya. Kerana ceramah saya ni semua saya himpun jadi nota masuk dalam buku ni. Jadi siapa berminat nanti nak minta tanda tangan ke apa nanti, dekat luar sana insya-Allah. Cuma yang satu di tangan saya ni saya nak bawa berat. Jadi saya nak hadiah lah pada tuan-tuan. Tapi ramai nak bagi satu. Saya soalan, kuis. Siapa dapat jawab betul, ini hadiah. Muslimin muslimat, siapa cepat angkat tangan jawab ya. Soalan dia adalah, sebutkan nama penceramah malam ini. Senang sangat, senang. Nampak sangat. Dah. Okey, soalan dia. Sebutkan nama ketua munafik di Madinah. Ya, belakang sekali abang. Ya tuan. Abang. Okey. Abdullah bin, tepat sekali, tahniah. Mai boleh ambil tahniah ya. Alhamdulillah. Dah lah dapat ilmu, dapat buku free pula tu. Baca tau. Ni. Maknya kalau lain kali saya tak dapat datang ceramah, boleh ceramah pakai buku tu lah. Terima kasih pihak masjid, terima kasih banyak. Semoga Allah panjangkan umur tuan-tuan. Semoga Allah berikan rezeki, dapat kita jumpa lagi pada lain waktu insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.